Baik, demikian tadi telah pun kita saksikan bersama satu pakej program penggemar ikan hiasan. Apapun jua hobi ini memang akan dikatakan hobinya bukan biasa-biasa, hobi mahal. Yang penting kita ni ianya semata-mata adalah untuk ketenangan jiwa dan juga minda kita ni ya. Dan juga hobi berkenaan boleh saja menjana ekonomi. Itu menariknya. Baik, untuk selanjutnya kita bersama dengan satu wawancara mengenai dengan memahami diabetes sempena Hari Diabetes Sedunia. Narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita yang merupakan jururawat pengajar diabetes, iaitu bersama dengan kita Yang Mulia Dayangku Nurul Alia Nawati binti Pengiran Haji Merali. Assalamualaikum Puan Dayangku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah ya. Pun ya kita di Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Dayangku kerana sudinya datang ke studio Rampai Pagi untuk memberitahukan mengenai dengan diabetes ini sempena Hari Diabetes Sedunia. Jadi sebagai mukadimah ni ya Puan Dayangku, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita ya untuk kita ni lebih memahami mengenai dengan diabetes. Silakan. Okey. Topik kita pada pagi ini bismillahirrahmanirrahim, memahami diabetes. Memahami diabetes ini adalah sangat penting bagi orang ramai, terutama sekali yang mempunyai risiko tinggi menghidap diabetes, di mana mereka ini boleh mempelajari bagaimana cara hidup sihat dan mengetahui apa yang perlu diamalkan setiap hari dan juga ia boleh melambatkan atau mencegah diabetes, terutama sekali diabetes jenis kedua. Bersempena dengan Hari Diabetes Sedunia yang disambut setiap tahun pada tiap 14 hari bulan November seluruh dunia. Jadi kami di sini ingin berkesempatan untuk menggunakan peluang ini untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran orang ramai mengenai dengan diabetes dari segi kesihatan dan perkara yang perlu dilakukan sama ada dari segi pengurusan secara individu, pencegahan dan pengurusan ke arah yang lebih baik. Iya. Ya, itu ya sedikitnya untuk kita ni memahami diabetes untuk bagaimana untuk kita ni menangani dan mungkin ada cara-caranya untuk kita ni menangani daripada tekanan diabetes ini. Dan seterusnya ni Dayangku ya, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita kalau tahun ini sahaja apa tema sambutan Hari Diabetes Sedunia pada tahun ini. Okey. Tema bagi tahun 2021 hingga tahun 2023 ialah akses kepada penjagaan diabetes, iaitu access to diabetes care. Sambutan pada tahun ini adalah untuk memberi tumpuan kepada keperluan untuk akses yang lebih baik kepada pendidikan diabetes yang berkualiti bagi pakar perubatan, iaitu healthcare professionals dan individu yang menghidap penyakit diabetes, yang mana ianya berhubung kait dengan tema pada tahun 2022 iaitu pendidikan untuk melindungi hari esok. Education to power protect tomorrow. Education to protect tomorrow, sorry ya. And then jadi marilah kita ni bersama-sama memainkan peranan dalam menjaga kesihatan untuk mencegah dan mengawal diabetes. Dan juga Dayangku mungkin dapat mengkongsikan mengenai dengan negara Brunei Darussalam. Adakah juga kita ni sama-sama menyambut Hari Diabetes berkenaan? Jika ia mungkin dapat Dayangku kongsikan, menunjung untuk mengkongsikan bila dan juga di mana ianya akan diadakan. Okey, setiap tahun sebenarnya negara kita ni tidak terkecuali menyambut Hari Diabetes Sedunia, di mana bagi tahun ini Kementerian Kesihatan ada mengadakan jerawara termasuk pameran dari klinik mata, klinik podiatri, permakanan, dietitian dan aktiviti-aktiviti mewarna bagi kanak-kanak serta senaman impak ringan iaitu low impact Tabata. Sambutan itu diadakan pada 13 hari bulan November yang lalu di ruang legar tingkat 1 One City Kampung Salam Bigar dari jam 10 pagi hingga 5 petang, di mana alhamdulillah sambutan pada hari tersebut adalah sangat menggalakkan dari orang ramai. Pada hari tersebut juga orang ramai berpeluang berjumpa dan bertanya dengan pelbagai ahli kumpulan profesional penjagaan diabetes seperti jururawat pengajar diabetes, diabetes nurse educator,
pegawai permakanan yang mana orang ramai show interest untuk bertanya lebih lanjut tentang permakanan yang berhubung kait dengan diabetes. Mereka juga berpeluang berjumpa dengan pakar mata dan berkesempatan membuat pemeriksaan mata kencing manis, yang mana seperti orang ramai mengetahui salah satu komplikasi kencing manis ini adalah komplikasi mata seperti masalah selaput mata, iaitu katarak, pendarahan belakang mata dan hilang penglihatan yang disebabkan oleh diabetes itu sendiri. Tidak terkecuali juga pada hari tersebut di mana pegawai podiatri juga membuat pameran dan memberikan tunjuk ajar serta pengetahuan mengenai penjagaan kaki yang betul, terutama bagi pesakit diabetes. Pegawai podiatri ini ahli profesional penjagaan kaki ni di Hospital Ripas. So alhamdulillah pada masa sambutan itu sambutannya sangat menggalakkanlah dari orang ramai. Baik, kita ni di negara Brunei Darussalam khususnya kurang mengetahui tentang diabetes ini, dan kebanyakan daripada kita ni hanya mengaitkan bagi sesiapa yang mengidap penyakit diabetes ini bagi yang berat badannya tinggi. Akan tetapi ada didengar berat badan yang ringan juga masih dapat mengalami diabetes berkenaan. Okey. Jadi ingin saya dulu huraikan apa sebenarnya diabetes itu. Okey. Diabetes ini sebenarnya salah satu penyakit yang tidak mencangkit, non-communicable disease, di mana ianya adalah nombor 3 penyebab kematian di negara Ketani Brunei Darussalam, the third leading cause of death. Okey, jadi ingin saya berkongsi info di sini bahawa menurut National Health and Nutritional Status Survey, Enhance menunjukkan diabetes prevalence bagi negara Ketani adalah 12.4%. 12.4%, ya. Jadi and then juga di seluruh dunia anggaran 537 juta orang dewasa berumur dari 20 hingga 79 tahun hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Menurut IDF, International Diabetes Federation, Atlas edisi ke-10 tahun 2021, dianggarkan juga jumlah keseluruhan orang menghidap diabetes dijangka meningkat ke 643 juta pada tahun 2030 dan 783 juta di tahun 2045 seluruh dunia. Jadi ini benar-benar macam menganulah alert Ketani dan peningkatan ini very drastic, dianggarkan very drastic di masa akan datang. Jadi di sini hampir setengah orang dewasa, 1 di dalam 2 tidak menyedari yang mereka ini ada diabetes. Okey, dan berbalik kepada soalan tadi, diabetes itu apa sebenarnya? Jadi diabetes ini penyakit serius dan kondisi jangka masa panjang, which is chronic condition, di mana keadaan paras glukos di dalam darah tinggi dari paras normal, dan ia berkaitan dengan ketiadaan, kekurangan dan ketidakberkesanan iaitu rintangan hormon yang dipanggil insulin. Okey, insulin ini sejenis hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ia membolehkan glukos dari saluran darah Ketani untuk memasuki sel badan dan membolehkan ianya bertukar menjadi tenaga. So itulah salah sedikit penghuraian diabetes itu, macam mana gula Ketani boleh tinggi disebabkan mungkin kekurangan, ketiadaan ataupun tidak cukup insulin di dalam badan. Ya, itu sedikit yang kita nunggu bersama mengenai dengan diabetes ini. Jadi ini Dainku ya, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita, siapa saja yang berisiko mendapat diabetes ini? Mungkin saja ada yang gula aku tingginya, aku diabetes kali ini. Mungkin boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okey. Sebenarnya orang yang berisiko mendapat diabetes ini adalah orang yang mempunyai sejarah keluarga, which is a very strong family history, di mana sedarah tu seperti ibu kita ni, bapa, adik-beradik yang mempunyai diabetes. So itu faktor risiko, salah satu faktor risiko. Dan juga individu yang mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesity, berumur 40 tahun ke atas, wanita yang mempunyai sejarah diabetes semasa mengandung, history of gestational diabetes mellitus, atau ibu-ibu yang pernah melahirkan anak damit yang timbangannya melebihi daripada 4 kilogram, dan individu yang sudah mempunyai penyakit tinggi darah, mempunyai kolesterol yang tinggi, ataupun
tinggi high chance untuk ia mendapat diabetes, dan juga wanita yang menghidap penyakit sindrom polycystic ovary iaitu PCOS, dan juga individu yang merokoklah atau mereka ini sangat berisiko untuk mendapat diabetes. Ya, jadi itulah antaranya kepada mereka yang berisiko yang mendapat diabetes ini. Dan juga ini difahamkannya di mana diabetes ini rupanya banyak jenis-jenisnya. Ya. Mungkin boleh dikongsikan ya apa sahaja jenis-jenis diabetes ini. Okey. Secara general, diabetes ini ada diabetes jenis pertama iaitu type 1 diabetes mellitus, diabetes jenis kedua type 2 diabetes mellitus, dan gestasi diabetes gestational diabetes mellitus. Okey, di sini diabetes jenis pertama iaitu type 1 diabetes mellitus ini adalah diabetes yang dikaitkan dengan kemusnahan insulin. In totally insulin diorang itu musnah. Okey, so kemusnahan insulin di dalam pankreas, yang mana diabetes jenis pertama ini memerlukan suntikan insulin seumur hidup. Okey, jadi diabetes jenis kedua adalah keadaan di mana badan kita ni either menghasilkan cukup insulin ataupun kurang sensitif pada insulin. Jadi diabetes jenis kedua ini dapat dirawat dan dicegah melalui cara hidup sihat dan juga mengambil ubat-ubatan sama ada secara oral ataupun insulin. Jadi diabetes jenis kedua ini yang paling banyak di negara kita ni ya. Okey, dan diabetes seterusnya ialah gestasi diabetes ataupun gestational diabetes mellitus, yang mana diabetes jenis ini adalah disebabkan oleh perubahan hormon sewaktu mengandung. Jadi ibu-ibu yang mempunyai sejarah gestasi diabetes adalah berisiko tinggi untuk mendapat diabetes jenis kedua di masa akan datang, selepas diorang bersalin ataupun di masa akan datanglah. Jadi oleh sebab risiko ini juga diorang ini perlu menjalani ujian darah 6 ke 8 minggu selepas diorang melahirkan anak damit untuk memastikan sama ada diabetes diorang itu hilang ataupun kekal dalam badan. Baik, dan itu mungkin dapat dikongsikan juga mengenai dengan komplikasi diabetes ini untuk lebih kita ni faham mengenainya. Okey, komplikasi diabetes ini dikategorikan ada dua, di mana satu ialah komplikasi kronik, komplikasi jangka panjang, dan yang kedua acute complication, komplikasi akut iaitu komplikasi jangka pendek. Komplikasi kronik ini ataupun komplikasi jangka panjang didefinisikan sebagai kerosakan pada organ dan tisu badan disebabkan oleh terlalu lama terdedah kepada keadaan glukos di dalam darah yang tidak terkawal dan terlalu tinggi, which is namanya uncontrolled diabetes. Okey, di mana komplikasi jangka panjang ataupun komplikasi kronik ini adalah seperti masalah jantung. Okey, di mana pembuluh darah, diabetes masalah jantung dan pembuluh darah, di mana diabetes yang tidak terkawal ini, uncontrolled diabetes ini boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan kolesterol ketani tinggi, yang mana ia boleh menjadikan pembuluh darah itu menjadi keras dan menyekat saluran arteri yang boleh menyebabkan serangan jantung, stroke dan gangrene pada anggota lain. Masalah kedua daripada komplikasi kronik jangka masa panjang ini adalah masalah mata. Okey, di mana high glucose ini ia boleh menyebabkan kerosakan pada pembuluh darah dan urat saraf di belakang mata yang boleh menyebabkan penglihatan kita ni menjadi kabur, dan at the end unfortunately boleh menyebabkan buta kepada pesakit diabetes. Masalah ketiga adalah masalah buah pinggang, di mana ianya terjadi apabila kerosakan pada urat saraf kecil menyebabkan kegagalan fungsi buah pinggang itu sendiri, yang mana ia boleh menyebabkan seseorang itu akhirnya perlu didialisis ataupun bercuci buah pinggang. Masalah keempat, jangka masa panjang, komplikasi kronik ialah kerosakan urat saraf, di mana glukos tinggi ini dapat merosakkan urat saraf dan menyebabkan hilang daya rasa ataupun kebas-kebas pada anggota badan yang terjejas, seperti mati pucuk bagi lelaki dan otot pundi kencing menjadi lemah. Ini yang menyebabkan bisturang malar berkamih. Okey, dan masalah kelima adalah kaki diabetes, di mana kombinasi kebas dan kerosakan vaskular yang mana ianya dapat menyebabkan ulcer ataupun jangkitan kuman yang dan ini boleh menyebabkan
pengunduran kaki pada pesakit kencing manis, iaitu amputation. Okey, dan manakala acute complications, komplikasi akut di mana komplikasi jangka pendek selalu terjadi apabila keadaan glukos kita ni terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Salah-salah. So komplikasi ada dua, komplikasi jangka panjang dan acute complication. Okey, jadi acute complication ni ialah seperti hyperglycemia. Hyperglycemia ni di mana tahap glukos satu tinggi, okey, yang mana puncanya diketahui kadang-kadang pesakit inda menyuntik insulin, inda berinjek, inda menyuntik insulin sama sekali. Jadi diorang ni non compliance to insulin injection diorang, ataupun kadang-kadang diorang menyuntik pada dos yang salah. Okey, atau kadang-kadang selepas dos hyperglycemia ni terjadi apabila seseorang pesakit diabetes itu selepas menjalani pembedahan. Okey, dan juga apabila ada jangkitan kuman, stres ataupun permakanan yang tidak terkawal. So itu boleh menyebabkan diorang ni hyperglycemia. Jadi simptom-simptom hyperglycemia ini adalah seperti kabur penglihatan, mual, mutah, kulit kering, kerap membuang air kecil, dan dahaga serta pening. Itu simptom-simptom kalau gula diorang tinggi untuk pesakit diabetes. Okey, jadi manakala komplikasi akut, acute complication jangka masa pendek yang kedua ialah hypoglycemia. Ini di mana keadaan gula itu terlalu rendah. Okey, yang tadi hyperglycemia tinggi, hypoglycemia rendah. Okey, jadi ini terjadi bila pesakit itu kalau ia menyuntik insulinnya terlalu berlebihan. Okey, contoh ia kena prescribe 10 unit, tapi mungkin matanya kabur in the morning diinjeknya 20 unit. So it can cause ia hypo. Okey, so itu, and then mungkin ia juga hypo boleh terjadi jika pesakit itu kurang ataupun inda makan, especially when Ramadan lah, bila bulan puasa. Dan juga ada juga individu pesakit-pesakit yang melambatkan masa makan, especially those yang on injection. So kadang-kadang ini pun terjadi. So hypo mudah terjadi waktu pagi, tengah hari. They skip diorang punya meal lunch due to diorang punya nulah. And then hypo juga boleh terjadi jika diorang ini melakukan aktiviti fizikal yang berlebihan. Ataupun kadang-kadang diorang ini kalau diorang kurang sihat. So hypoglycemia boleh terjadilah kepada pesakit diabetes. Jadi simptom bagi hypoglycemia ini adalah seperti gelisah, macam inda tantu-tantu rasalah. And then paning-paning, sakit kepala, penglihatan diorang kabur, berpeluh dan rasa sajuk. Even kadang-kadang berekon sudah tapi berpeluh-peluh juga. Okey, kajar-kajar, degupan jantung diorang cepat, which is palpitation, confused, keliru. Dan ini boleh kalau dibiarkan, it can lead to koma atau inda sadar diri. Jadi dan seterusnya komplikasi akut komplikasi jangka pendek yang ketiga adalah jangkitan kuman, yang mana pesakit diabetes mudah terdedah kepada bakteria dan kulat seperti pitutan ataupun bisul. Jadi jangkitan kulat ni termasuk athlete foods, kurap dan jangkitan pada bahagian kemaluan. Ya, jadi itulah antara komplikasi diabetes ini. Jadi dan kalau kita melihatnya di mana diabetes ini boleh dikategorikan sebagai satu penyakit yang senyap ataupun silent disease pada peringkat awal. Jadi macam mana untuk kita ni mengurangkan risiko mendapat diabetes ini? Jadi of course lah kalau mengurangkan risiko diabetes itu dengan mengambil makan pemakanan yang sihat dan seimbang. Banyakkan makan sayur-sayuran and then makan secara teratur dan kurangkan pengambilan gula serta makanan yang berlemak. Okey, aktifkan diri, meningkatkan aktiviti fizikal at least 30 minit sehari, 5 kali dalam seminggu, which we need 150 minit dalam seminggu. Okey, dan kekalkan berat badan ideal dan berhenti merokok. Ini boleh mengurangkan risiko ketani untuk mendapatkan diabetes. Baik, ingin je sedikit penjelasan mengenai dengan tadi komplikasi diabetes, tanda-tanda bagi mereka yang mendapat diabetes ini. Sebagai contoh tadi pening-pening dan juga sebagainya. Adakah bagi mereka yang sudah diketahui mempunyai penyakit diabetes ataupun yang dah tahu ada penyakit diabetes? Okey, yang tadi tanda-tanda yang hypoglycemia itu untuk orang yang diabetes. Yang sudah mengetahui sebenarnya itu complication
acute complication for those yang ada diagnosed diabetes. Jadi apabila diorang ini mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, itu automatik artinya gula diorang pada masa itu mungkin berkemungkinan di tahap yang tinggi. Jadi perlulah mereka, pasalnya hyperglycemia ni di mana kawalan keadaan gula yang tinggi ini pun membahayakan pesakit diabetes itu sendiri. Jadi ni dan yang macam mana untuk kita mengetahui bersama tanda-tanda ataupun simptom pada awalnya, macam mana untuk mengetahui bagi secara pre-diabetes, bagi orang ramai yang belum tahu mengetahui dirinya atau ada diabetes, jadi itu diorang tanda-tandanya sama juga seperti kurang lebih yang hypoglycemia tadi, which is malar berkamih, and then selalu thirsty, kering leher, kulit jadi kering, penglihatan kabur, kurang lebih dengan yang tadi acute komplikasi diabetes itu. Tapi untuk jangan cuba berpandukan di sana, untuk mengonfirmkan, memastikan itu diabetes ataupun INDA, so disarankanlah untuk datang berjumpa ke klinik-klinik berhampiran, membuat pemeriksaan lebih lanjut lah. Ada certain test-test yang perlu dijalankan untuk memastikan orang ini diabetes ataupun INDA macam itu. Baik, sebenarnya banyak lagi ingin kami tanyakan bersama dengan narasumber kita, iaitu Dianku Nurul Aliana Wati binti Pengiran Haji Merali, iaitu jururawat pengajar diabetes, dan sudah tentunya ia menjadi satu topik ataupun perkara yang sama-sama perlu untuk ketahui. Sekurang-kurangnya tadi diketahui adalah penyakit ketiga yang menyebabkan kematian di negara Brunei Darussalam khususnya. Jadi untuk kita ini memahami dengan lebih lanjut, pastikan kita mengetahui dengan pergi ke bahagian klinik berhampiran diabetes untuk sama-sama memastikan diri Auda dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah ya. Jadi secara ringkas ni mungkin ada nasihat kepada penonton kita mengenai dengan diabetes ini secara ringkas. Jadi bagi kita ni untuk mencegah bagi orang pesakit diabetes itu sendiri, jika kita sudah mempunyai diabetes, cegahlah komplikasi diabetes. Sama-sama kita ni membantu kerajaan ke arah warga sihat untuk mengurangkan risiko-risiko komplikasi diabetes itu sendiri dengan berjumpa doktor dan ahli profesional yang lain seperti dietitian, diabetic nurse educator pada tarikh perjanjian yang ditetapkan. Jangan defaulted, jangan inda datang bila pada tarikh yang diberikan. And then lakukan pemeriksaan darah seperti yang diaturkan, and then pastikan paras glukos bis kita itu, tekanan darah, paras kolesterol berada di tahap yang disarankan. Lakukan juga pemeriksaan mata seperti yang disarankan, menjaga kaki, jangan berjalan tanpa kasut ataupun selipar, berjumpa doktor dengan segera jika mengalami ulcer dan jangkitan pada kaki, ambil ubat-ubatan yang disarankan dan amalkan cara hidup yang sihat. Ya, Alhamdulillah ya. Pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita yang merupakan jururawat pengajar diabetes, iaitu Yang Mulia Dianku Nurul Aliana Wati binti Pengiran Haji Merali, baru saja berkongsi dan memberitahukannya mengenai dengan memahami diabetes sempena Hari Diabetes Sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, demikian tadi telah pun pengisian bersama di Rempai Pagi untuk edisinya di hari ini. InsyaAllah kembali bersama di ruangan yang lainnya dengan topik-topik dan juga bahan semasa yang berlainan pula. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.